rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhi Allah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbil alamin. Jadi minta maaf banyaklah, kita ni dah lama dah tak meeting Google Meet. Nak tekan mana pun dah terlupa habis. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kurniaan taufik dan hidayah daripada Allah, dapat kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu saya kira dan berkongsi sikit sebanyak apa yang saya ada berkenaan dengan tajuk yang diberi kepada saya, iaitu benarkah akidah Asy'ariyah daripada falsafah. Okey. Sebelum kita pergi perbahasan lanjut berkenaan dengan akidah Asy'ariyah itu daripada falsafah ataupun tidak, terlebih dahulu kita mesti tahu setiap benda yang kita sebut. Contohnya kita nak kata, akidah Asy'ariyah itu falsafah ataupun daripada falsafah. Maka terlebih dahulu kita ada gambaran yang betul berkenaan dengan akidah Asy'ariyah itu satu, dan juga falsafah itu apa. Takut apa dia? Takut kita kata, akidah Asy'ariyah itu falsafah ataupun akidah Asy'ariyah bukan daripada falsafah. Tahu mana? Tengok orang saja. Jadi kita tak mahu kita membenarkan sesuatu benda, sesuatu kenyataan tanpa kita tahu apa itu akidah Asy'ariyah, apa itu falsafah itu sendiri. Sebab tu kaedah ulama sebut idil hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Nak tahu hukum sesuatu, nak hukumkan sesuatu, nak mentasdik, membenarkan sesuatu, maka terlebih dahulu dia kena tasawur dulu secara betul apa yang dia nak hukumkan. Kalau tidak akan menatijahkan perkara yang salah. Sama ada akidah Asy'ariyah itu daripada falsafah ataupun sebaliknya. Jadi saya yakin liqa Asy'ariyah yang pertama kalian sudah mengenali berkenaan dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan ulama Asy'ariyah, sadah Asy'ariyah itu sendiri. Jadi saya tidak perlu membahaskan secara langsung ataupun secara lanjut berkenaan dengan apa itu Asy'ariyah. Sebab itu tajuknya akidah Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah sudah dihadamkan pada liqa yang pertama saya rasa, dan sekarang kita kena tahu pula tasawur bagi elok, gambar dalam kepala dengan elok bahawasanya apakah akidah Asy'ariyah, kemudian apakah falsafah. Benarkah pensabitan falsafah itu kepada akidah Asy'ariyah ataupun benarkah bahawasanya akidah Asy'ariyah itu daripada falsafah. Tu okey. Kerana apa timbul justifikasi daripada tajuk ini? Justifikasi sebab daripada timbulnya tajuk sebegini adalah dengan sebab berikut. Allah tajuk pula. Di media-media sosial umpamanya, ataupun di mana-mana orang, sama ada di luaran ataupun dalam telefon kita, media sosial dan sebagainya, orang mengajar ke, orang bicara tentang akidah dan sebagainya berkenaan dengan Asy'ariyah, kita akan dapati beberapa tuhmahan ataupun beberapa kata-kata yang tidak baik kepada Asy'ariyah, yang mana kita tahu secara tekstual bahawasanya Asy'ariyah ini ulamanya sangat ramai. Bahkan bukan setakat akidah sahaja Asy'ariyah, bahkan terdiri daripada pelbagai ulama dalam bidang-bidang ilmu Islam yang lain turut juga akidahnya Asy'ariyah, seperti dalam ulama nahwu, ulama fiqhnya Imam Syekh Khatib Syarbini, Syekhul Islam Zakaria Ansari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh
Romli dan sebagainya, Nahu dan sebagainya. Semua ulama bidang kebanyakannya adalah akidah mereka berteraskan dengan Al-Asy'ariyah. Tetapi ada suara-suara sumbang yang menyebabkan kita yang menyebabkan kita rasa benda itu perlu dikatakan ataupun perlu dibincangkan, betul atau tidak apa yang dakwaan-dakwaan seperti mana yang mereka kemukakan. Okey, adakah benar dakwaan-dakwaan tersebut seperti mana yang dikemukakan ataupun tidak. Jadi dakwaan pertama yang kita selalu dengar iaitu dia kata apa? Nak belajar sifat 20 ni kena tunggu fikiran matang dulu tuan-tuan, sebab dia tu falsafah. Tu. Okey, dia kata kena nak belajar sifat 20 ni kena tunggu fikiran matang dulu, sebab dia falsafah. ... Kemudian dia huraikan lagu mana? Dia hurai kata, sebab apa saya kata falsafah? Sebab katanya orang-orang yang pelajari sifat 20 ini, contohnya dia mempelajari sifat wujud. Oh, sifat wujud ada lawan tak ada. Sedia lawan baru. Baqa lawannya fana binasa. Besar lawannya tak berbilang. Kederat lawannya lemah. Dia kata, buat apa lagi? Dah sabit kederat lah. Dah sabit wujud lah. Dah sabit baqa lah. Buat apa nak dok lagi, nak nafi lagi, buat apa? Tu. Dia kata itu fahaman, menurut fahaman dia itulah falsafah yang difahamkan daripada sifat 20. Kita kata bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, surah Al-Furqan ayat 51. Wa tawakkal, dan bertawakkallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'alal hayyil ladzi, atas zat yang hidup, alladzi la yamut, zat yang hidup yang tidak mati. Orang yang mendakwa pandangan apa dakwaan yang pertama, dia kata pening orang budak-budak nak faham ada tak ada. Baru kidam lawannya baru, pening. Oh, macam tu maksudnya Allah Subhanahu wa taala pun memeningkan umat. Apa? Wa tawakkal gitu, tak pening. Saya lama dah beli kereta ni, bukan baru lagi. Pening kau nak faham gitu? Tak pening. Saya beli kereta lama dah, bukan baru. Faham daripada lama dah, bukan baru. Faham daripada baru, tak lama. Pening nak faham gitu. Allah sebut hayyul ladzi la yamut, hidup tidak mati ke? Tak pening, faham. Bahkan tahqiq fahamnya. Apa ulama al-Asy'ariyah menyatakan sifat mustahil untuk dinafikan, itu sudah dijawab oleh para ulama, antaranya al-Imam Abdullah Syarqawi radhiyallahu taala anhu ardah, seorang ulama besar di Azhar. Dalam kitab Syarqawi 'ala al-Hidhiri syarah Ummul Barahin, kata apa? Kenapa mereka perlu menyebut lagi sifat mustahil, sedangkan faham dah daripada sifat yang mereka kata wujud tu, faham selalulah, bukan tak ada. Bila mereka kata bahawasanya Allah Ta'ala bersifat kudrat, faham selalu dah dia itu tidak lemah. Kenapa perlu lagi mensabitkan dia? Kerana para ulama sebut perkara akidah ini adalah perkara yang khatarun azim, perkara yang sangat bahaya pada kejahilan dia. Maka itu satu perkara. Kemudian tidak patut. Kemudian akidah ini pula dihuraikan secara tafsil satu persatu, tidak memada dengan hanya singkatan saja. Walaupun dah faham dah daripada al-hayyu, daripada yang hidup itu lawannya tidak matilah, nak buat apa sebut lagi? Dah sebut lazim, automatik malzum dah ada. Tapi dalam bab akidah, dia satu perkara yang perlu ditafsilkan, diperincikan satu persatu. Maka disebut juga supaya orang-orang tidak jahil. Tidak beretikad sebaliknya. Bahkan itu menguatkan akidah apa yang dipegang tu. Itu tujuan ulama menyatakan sifat mustahil untuk kita nafikan. Bukannya unsur falsafah di situ. Okey. Kemudian ada yang kata jangan belajar sifat 20 kerana bukan tauhid para nabi tapi tauhid ahli kalam sahaja. Okey, bukan tauhid para nabi tapi tauhid ahli kalam sahaja. Kita kata ini satu tuduhan juga. Apa maksud dia itu tauhid? Bukan tauhid para nabi. Sifat 20 itu kita kena faham elok bahawasanya dia itu satu madrasah. Satu subjek ataupun satu metodologi pembelajaran al-Asy'ariyah
untuk mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nak buat satu metodologi mesti ada asas. Sebab itu dalam kitab-kitab ulama, dalam Asy'ariyah kan, dalam bab mana-mana bidang sekalipun, dia ada dua muqaddimah sebelum belajar kitab. Mesti ada. Iaitu apa dia? Iaitu muqaddimatul kitab wa muqaddimatul ilm. Muqaddimah kitab yang seperti maklumlah, alhamdulillahilladzi akhraja ila akhirih itu. Ini muqaddimatul ilm dia panggil mabadi asyarah. Dia panggil apa? Mabadi asyarah. 10 prinsip utama, iaitu kena tahu. Sebelum belajar ilmu ni, kita kena tahu apa tujuan kita belajar ilmu ni. Apa samarah faedah yang kita dapat melalui ilmu ni. Apa ta'rif ilmu ini. Apa kita hukum belajar ilmu ini. Siapa dia punya pelopor dia. Apa hukum belajarnya. Kemudian masalah-masalah yang dibahas tu masalah apa. Supaya sebelum kita belajar jelas. Oh, aku belajar tentang ini. Tu, okey. Jadi sifat kalam Allah, apa sifat kalam? Jadi sifat 20 Allah, sifat 20 yang disusun atur oleh ulama al-Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah satu metodologi, dan itu semua berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama. Semua dalil-dalil berdasarkan daripada Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi pula qat'i. Ijma' ulama. Contoh apa dia dalam sifat 20? Sifat wujud. Ada tak dalil dia? Ada. Afillahi syakun. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir kata, ai afi wujudillahi syakun. Adakah pada Allah Ta'ala tu syak? Nanti kita bahas dalil lah. Saya akan bawa kitab Al-Fiqhul Islam, Al-Aqidatul Islamiyah, karangan Syekh Abdul Rahman Hassan Habban Nakah. Dia memasukkan semua, kebanyakan Asma'ul Husna yang 99 tu di bawah setiap daripada sifat-sifat 20 yang telah dibina ataupun dimadrasahkan oleh ulama-ulama al-Asy'ariyah. Jadi itu daripada Nabi SAW. Quran, bila dasar dalilnya adalah Quran dan hadis, adakah yang dibawa oleh Quran itu bukan daripada Nabi SAW? Wal'iyadzubillah, itu mesti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kata itu tauhid ahli kalam, makna seolah-olah dia mereka-reka, ulama kalam mereka-reka sahaja tauhid tu, tak ada pun. Tu. Okey, yang ketiga, natijah akidah Asy'ariyah berlawanan dengan salafus soleh. Berlawanan tu berlawanan lagu mana? Salafus soleh mengatakan Allah wujud dak? Wujud. Baqa dak? Baqa. Allah Taala kekal. Allah Taala tak sama dengan makhluk ke? Tak sama dengan makhluk. Allah Taala ada apa? Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala berkehendak. Dah apa yang beza ni? Apa yang berlawanannya? Semuanya sama. Dia panggil istilah ulamanya, wa para ulama salafus salih mewarisikan kepada ulama-ulama khalaf untuk meneruskan perbincangan ilmiah berkenaan dengan ketuhanan supaya lebih terperinci. Kerana apa? Kerana zaman salafus salih itu berbeza dengan zaman khalaf. Dari sudut kejahilan umat makin berluasa. Firqah sesat yang menyesatkan makin berluasa seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Tu okey. Kemudian ada dakwaan mengatakan kaedah kuliahnya sama seperti Mu'tazilah dari sudut mendahulukan akal atas nakal. Wal'iyadzubillah, yang mendahulukan akal atas nakal, yang Mu'tazilah itu serupa dengan falsafah. Nak kata Mu'tazilah tu falsafah, sila. Sebab falsafah memang mereka mengagungkan akal dan mereka menghuraikan ketuhanan semua daripada akal belaka. Aristotle pandangan lain, Plato pandangan lain. Macam-macam lah ahli falsafah. Macam-macam dengan ketuhanan. Mereka berfikir ketuhanan, Masya Allah, nampak macam hebat. Tapi ahlul kalam, ulama ahlus sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah secara khususnya, ya, mereka itu menggunakan dalil nakal, dan kemudiannya selepas daripada menyatakan dalil nakal, dalil akal itu untuk menyokong, dalil nakal untuk menguatkan. Bukan dia mendahulukan dalil akal semata-mata tanpa dia kira berkenaan dalil nakal. Itu yang membezakan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah ada at-tahsin wa taqbih al-aqliyaini, dia panggil. Akal mereka itulah dapat tahsin, dapat tahu ni baik ni, taqbih, ni buruk ni. Ikut depa dak, ikut dan depa. Ahlussunnah wal Jamaah tak, tunggu syarak dulu. Tunggu syarak dulu. Syarak kata benda tu haram, haram.
Syarak mengatakan benda tu makruh, makruh. Mu'tazilah kata, sebelum Rasul boleh dah sabit hukum. Sebab kita ada tahsin wa taqbih. Itulah disebutlah kitab Ghayatul Usul Syarah Lubbil Usul. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menceritakan Mu'tazilah beza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mensabitkan hukum syarak sebelum kebangkitan Rasul. Jadi Asy'ariyah tetap tidak boleh hukum. Kena mari syarak juga. Begitu juga dalam bab akidah kena mari syarak juga. Syarak kata fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Ataupun fa'lam annahu la ilaha illallah, contoh. Tu ayat Quran. Ketahuilah bahwasanya hanya Allah sahaja Tuhan. Mari dah perintah syarak. Baru wajib. Wajib mengenal Allah. Itu maksud dia. Itu tujuan asal dia. Lagu mana kenal Allah? Ulama tu. Lagu mana nak kenal Tuhan? Munculnya metodologi sifat 20. Metodologi sifat 20 ini bukan sekadar metodologi nak sonok-sonok je tuan-tuan. Tu. Dia sebab apa guna sifat 20? Antaranya adalah untuk meresponkan penyimpangan-penyimpangan di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mengaji setiap sifat tu ada sahaja firqah sesat yang ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah. Contoh sifat wujud, menolak orang-orang yang tidak meyakini kewujudan Tuhan. Sifat mukhalafah lil hawadith, menolak keyakinan-keyakinan i'tiqad yang menyamakan Allah dengan makhluk seperti musyabbihah, seperti mujassimah, seperti hasyawiyah dan sebagainya. Sifat wahdaniyah menafikan puak-puak i'tiqad yang mengatakan bahawasanya Tuhan tu dua, Tuhan tu ada Tuhan syar, ada Tuhan yang khair, ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk, ada yang kata tiga Tuhan pula. Nak menafikan hak tu. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah Ta'ala ada tanpa perlu kepada orang yang mengadakan dia. Itu nak menolak bahawasanya ataupun qiyamuhu binafsihi itu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bukan sifat. Itu nak menolak kepada pandangan-pandangan yang mengatakan Allah Ta'ala hulul, masuk meresak dalam tubuh Nabi Isa, menjadilah Nabi Isa tu Tuhan. Itu semua akidah-akidah yang mana untuk merespon juga dalam masa yang sama akidah-akidah yang sesat. Jadi tidak boleh nak mensamakan kaedah kuliah Mu'tazilah secara mutlak dengan Asy'ariyah. Habis. Akidah must be simple. Bebeh. Nabi tak ajar sifat 20. Akidah must be simple. Ya akhi. Akidah memang simple. Sebab itu para ulama al-Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyusun maratib. Nak belajar ilmu tauhid, nak belajar kan? Nak kenal Tuhan. Okey. Hak mubtadi, hak permulaan, baca hak rendah-rendah dulu. Contoh kitab apa? Inilah kitab Usuluddin Syekh Mukhtar Tariq Bogor. Kemudian Aqidatul Awam Syekh Marzuqi tu rahimahullah taala, Qawaidul Aqaid Al-Imamul Ghazali. Tu rendah-rendah ya. Sekadar tahu wujud Allah, kidam Allah, itu pun falsafah ke? Adakah kidam wujud bakok tu falsafah juga? Wal'iyadu billah. Kalau falsafah sungguh, maknanya falsafah itu, ahli falsafah zaman dulu tu sudah beriman, sudah menjadi muwahhid. Sudah menjadi muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah. Bahkan ulama kalam, ulama ahli kalam, ulama Asy'ariyah, Ahlussunnah Jamaah melarang orang-orang awam untuk menenggelamkan diri. Afwan Ustaz. Tak dengar. Hafiz mute tu. Suara tak dengar tu. Ustaz Hafiz. On mic. Ustaz Musyad telefon lah. Kena telefon lah. Dia tak perasan. Sebab tadi ada siapa entah mute kan Ustaz Hafiz tu. Siapalah mute kan tu? Bukan Ustaz mute kan. Ada orang mute kan. Sekejap ya.
Kejap. Ustaz Hafiz di tengah tu. Tengah betulkan. Ada orang tu tadi tekan mute Ustaz Hafiz ni. Baik Ustaz. Kalau boleh jangan tekan apa-apa lah dekat sini. Maksudnya tangan tu ikat kat belakang. Jangan duk kata-kata. Dengar ke? Boleh Ustaz Hafiz? Oi yo, aku kat mana dah weh? Aku duk syok dah ni. Kan? Baru lagi. Tenggelam dalam falsafah. Salam siapa? Baru lagi lah. Alhamdulillah. Ingat dah jauh dah. Okey. Tak apa. Bismillah. Okey. Apa tadi? Tenggelam dah. Okey. Present jangan lupa. Ya. Sat. Aduh, masalah betul lah. Allah salli ala Muhammad. Nampak ke? Hello? Nampak. Nampak Okay. Nampak. Okay. Jelas. Baru mukadimah Aduh. Kacau Zoom tu. Okay, sekejap tak boleh full dah. Okay. Jadi ada maratib dia, ilmu akidah ni ada maratib dia. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kesian ke kita. Tak bagi orang awam menenggelamkan diri daripada untuk dia belajar ilmu kalam yang berteraskan bercampur aduk dengan falsafah. Seperti mana ulama-ulama mantik yang kita sebut tadi, Allah Alam dengar kedok tadi tu tahu. Yang kita kata bahawasanya ada hukum mempelajari ilmu mantik yang bercampur aduk dengan falsafah. Ada yang mengatakan haram, itu pandangan Al-Imam Suyuti, Al-Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Ada yang kata harus, kerana apa? Kerana fiqh seseorang dalam ilmu itu bergantung kepada dia belajar ilmu mantik ataupun tidak. Itu pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pandangan yang ketiga mengatakan bahawasanya ini pandangan yang dipegang, iaitu boleh untuk mempelajari tapi dengan syarat dia sudah mumarasah fil Quran was sunnah, dia sudah terbiasa ataupun dah ada dasar-dasar ilmu syarak. Ada dasar-dasar ilmu syarak dah lepas dah fardu ain umpamanya. Yang mana kalau dia belajar ilmu mantik yang berteraskan, yang bercampur aduk dengan falsafah itu, dia tidak akan terpengaruh dengan falsafah. Itu ulama kesian dengan kita. Jadi akidah must be simple. Ya, memang simple. Siapa kata payah? Mereka kata akidah must be simple sebab apa? Sebab mereka baca kitab hak betul-betul kalam. Hak ni memayahkan orang awam. Dia baca kitab apa? Tawalek, Matalek. Payahlah tu. Syarhul Maqasid. Innalillah, hak tu tak diwajibkan atas orang awam. Sebab tu ulama akidah kita, ulama Nusantara kita, Syekh Ahmad Fatani, Ayah Disekam, Tuan Minal dan ulama-ulama Jawi kita yang lain, semua Asy'ariyah, sadah Asy'ariyah membuat usaha buat kitab Jawi bagi nak faham masyarakat apa itu akidah Asy'ariyah. Yang mudah ada, yang tengah-tengah ada, yang hak payah nak mampu pun ada. Mampu pun tak payah lagu tu. Jadi ada step dia. Jadi untuk kita bentangkan kepada orang awam bukannya sampai tahap ilmu kalam yang payah-payah dah. Kenal ini Allah Ta'ala ni wujud sifat dia, qidam. Kalau perlu dalil, dalil naqli, boleh. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah Ta'ala sebut dalam kitab Jala'ul Afham syarah kepada Aqidatul Awam. Beliau mengeluarkan, menyatakan setiap sifat-sifat 20 itu dengan dalil naqli dia tersendiri. Itu boleh tahan lagi dalam kitab dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad Al-Aqidatul Islamiyah Syekh Abdul Rahman Hassan Haban Nakah. Dia menghuraikan lagi detail, iaitu sifat Asmaul Husna. Asmaul Husna tu yang mana yang sesuai di bawah sifat-sifat 20 berserta dengan dalil Quran. Tu banyak. Simple. Nabi tak ajar sifat 20. Ni kalau saya kata budak tadika boleh jawab. Sebab apa? Nabi pun tak ajar ilmu mustalah hadis. Nabi pun tak ajar ilmu qiraat. Nabi pun tak ajar tajwid. Ini mat alif lis sukun tak ajar. Ilmu apa lagi? Ilmu usul fiqh tak ajar. Ilmu mantik lagi tak ajar. Bila kata ilmu mantik ni, saya teringat ada dakwaan mengatakan qiyas itu tak diajar oleh ulama salaf. Allahumma salli ala Muhammad. Saya kata ya akhi, bukan takat ulama salah je. Dalam Quran ada lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Allah Taala guna qiyas tu. Mana qiyas tak ada.
Dia punya mukadimah kedua, mukadimah ketiga, mukadimah kubra dengan surah ni. Hazah lah cik, oi. Tu Quran. Quran ni dia punya bahasa dia ada ilmu bayan, ada balaghah. Bahasa dia pendek-pendek tapi maknanya sangat dalam. Banyak kita lah kena takdir sendiri. Tubiklah ilmu kias. Dalam ilmu mantik. Kias juga dipakai dalam usul fiqh. Ada juga Dawud Sumbang mengatakan kias tu tak diajar oleh ulama salafus soleh. Bukan salafus soleh. Allah tu bukan salah ya, kidam terus. Okey. Jadi dakwaan-dakwaan ini sudah berlegam dan banyak lagi lah, itu saya ambil sebahagian sahaja. Jadi kita kena tahu falsafah tu apa. Jadi perbahasan berkenaan dengan hakikat sesuatu. Dia nak bahas hakikat. Jadi kalau kata sifat 20 itu, kalau kita katalah kita fardu takdir, orang yang mendakwa Asy'ariyah itu akidahnya falasifah, kita dakwa, kita kata hakikat suatu, sifat 20 ataupun yang dikemukakan oleh akidah Asy'ariyah ini, adakah dia itu membicarakan berkenaan hakikat ketuhanan? Hakikat. Gilah kepada ulama-ulama Asy'ariyah, buka kitab-kitab dia, Hasyiah Syarqawi, Hasyiah Dusuki, Hasyiah Bajuri, Tuhfatul Murid. Mereka mengatakan bahawasanya ya, kami belajar akidah bukan nak tahu hakikat ketuhanan. Tak. Bahkan dalam kitab Sulamul Munajah, Fathul Majid, Syekh Nawawi Banten rahimahullah ta'ala, dan kitab Asy'ariyah yang lain, saya saja tersebut kitab supaya kenal kitab. Kadang-kadang Asy'ariyah sendiri tak kenal kitab, tu masalah. Jadi hakikat sesuatu dia kata hakikat zat, hakikat sifat kita tidak boleh mencerahkan. Kita tak nak mengetahui hakikat zat, hakikat sifat lagu mana. Tak, kita bukan nak ambil tahu pasal tu. Tapi kita hanya belajar hukum bagi sifat tu. Oh, Allah Ta'ala mesti dia itu ada. Kalau kata tak ada, kafir. Allah Ta'ala tu mestilah esa. Kalau ada orang kata dua, kafir. Kafir tak? Salah kata kafir tak kalau kata dua Tuhan? Kafir. Ittifaq. Salah telah memberi wasiat. Ni, khalaf. Sila hurai lebih detail. Tu tak bincang lagi bab ayat-ayat mutasyabihat, saya tak maulah. Itu mungkin ada liqa asing. Silalah buat tajuk yang baru berkenaan dengan ayat mutasyabihat tu. Jadi, perbahasan berkenaan hakikat sesuatu. Ulama Asy'ariyah tidak membahaskan hakikat ketuhanan zat, hakikat sifat. Tak. Ilmu berkenaan dengan hakikat sesuatu sekadar kemampuan manusia. Itu Al-Kindi menyebut. Nak cari hakikat sekadar kemampuan. Kita tak boleh mampu untuk mengenal zat Tuhan secara hakikat sekarang ni. Bahkan dalam kitab Hasyiah Tarmasi ala Manhajil Qawim, syarah kepada Muqaddimah Hadramiyah, menukilkanlah kitab Allahumma salli ala Muhammad Al-Badrut Taliq, maksudnya syarah kepada Jam'un Jawami' oleh Al-Imam Al-Mahalli radhiyallahu ta'ala anhum. Katanya ada khilaf ulama. Nanti di akhirat kita boleh tengok Tuhan. Di akhirat kita boleh tengok Tuhan. Boleh. Dah tengok tu, dah tahu ke hakikat Tuhan? Tu khilaf. Tengok. Sampai tahap tu. Tu khilaf. Oh, dah tengok Tuhan tak? Maknanya tahu hakikat lah. Khilaf lagi. Tengok. Khilaf. Apatah lagi di dunia, bukan nak cari hakikat Tuhan. Falsafah mereka mencari hakikat Tuhan. Oh, Tuhan ni begini. Tuhan ni adalah Jamal. Jamalul Khair. Tuhan itu adalah cahaya suci, nur muqaddasah. Golongan mazhab Ruwaqiyah, Stoik dia panggil. Tu. Tuhan itu adalah mithalul khair. Mereka sudah menggambarkan ketuhanan itu apa. Sedangkan mereka tidak mensabitkan asal usul mereka berfikir tentang ketuhanan itu daripada Quran dan hadis. Mana ada? Tak ada. Kita memikir dalil akal, setiap sifat tu berdasarkan sudah ada siap dah Quran hadis. Kita cuma nak beri dalil akal, nak bagi mantap lagi supaya akidah-akidah yang kita pegang daripada dalil-dalil yang qat'i itu bukan sekadar dia ni Quran, bukan sekadar ni dia hadis, kena terimalah. Tak. Bahkan dibuktikan dengan akal pula. Itu sungguh kita akan kejar. Mana kata bila Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai', Allah Ta'ala tak serupa sesuatu. Oh, ni ayat Quran. Mari dalil akal. Boh lagi. Betul sungguh. Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu. Wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Bila ada dalil akal, sifat sama' dan basar. Betul sungguh Allah Ta'ala melihat. Betul sungguh Allah Ta'ala mendengar. Okay. Jadi Ibn Sina mengatakan penyempurnaan diri seorang manusia dengan menggambarkan pelbagai perkara dan mengakuinya melalui penelitian dan kajian berdasarkan kemampuan seorang manusia. Itu semua akliyah belaka.
Suatu ilmu yang dapat diketahui dan diterima akal terhadap perkara-perkara yang wujud berdasarkan dalil-dalil akal. Itu Al-Farabi. Kesimpulan daripada slide ini, kita faham bahawasanya falsafah ni ilmu akliyat. Falsafah ni, berkaitan akal ni. Falsafah ni berkaitan akal ni. Falsafah ni berkaitan akal. Okey, berkaitan dengan akal. Ya, berkaitan dengan akal. Jadi adakah tidak boleh sesuatu ilmu itu dapat melalui akal? Tak boleh ke? Kita kata boleh. Adakah kefahaman dalam agama semata-mata zahir nas Quran dan hadis sahaja tanpa guna akal? Kita kata tidak. Kalau tak ada dah kita tafsir, tak ada dah bab takwil tak ada dah. Sebab apa ada tafsir? Sebab apa ada takwil dalam Al-Quran? Sebab menurut kepada kefahaman ulama dengan ilmu yang cukup, layak dah, semua dia alim, dia boleh tafsir, faham Quran berdasarkan apa yang dia faham melalui akal mereka, ulama yang Allah Ta'ala kurniakan tu. Kalau tak boleh nak guna akal, lagu mana? Lagu mana kita nak faham ilmu? Okey. Lagu mana kita nak faham ilmu? Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Surah apa? Surah yang kita baca lalu, Yasin ayat 62. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ, dan sesungguhnya syaitan telah menyesatkan kamu, جِبِلًّا كَثِيرًا, sebahagian besar daripada kalian. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, tidakkah kamu berfikir? أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ afala ta'qilun. Surah Anbiya ayat 67. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak fikir? Banyak dalam Quran, afala ta'qilun, banyak sekali dalam Quran. Suruh apa? Berfikir. Maknanya apa? Allah Ta'ala tidak menolak akal. Allah Ta'ala menganugerahkan akal supaya kita fikir, gini. Okay. Tapi tidak sampai mendaulatkan akal seperti Mu'tazilah sehingga mengenepikan ataupun tidak mengutamakan nas Quran dan hadis. Itu lain. Kita bukan begitu. Asy'ariyah Ahlus Sunnah bukan begitu. Asy'ariyah tidak semata-mata nas sehingga menolak akal yang menjadikan dia itu zahiriyah, boleh jadi musyabbihah, boleh jadi mujassimah, dan tidak mendaulatkan akal sehingga boleh menjadi Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah ila akhirih. Itu Asy'ariyah. Jadi boleh tak kita ambil pengetahuan berkenaan dengan akal? Contoh kita kata 1 tambah 2 sama dengan berapa? 3. Pengetahuan tak dia panggil tu? Pengetahuan. Tak ada dalil pun. Mana dalil Quran, hadis hang kata 1 tambah 2 itu bersamaan dengan 3. Gila cakap aku tu. Tak perlu. Tu okey. Dalam kitab Sulamul Munarak sebut wa hujjatun naqliyatun aqliyah. Hujah itu 2, satu naqli, satu aqli. Faham mana ni ulama ambil ni? Hujah tu naqli dan aqli. Faham daripada Quran ni. Afala taqilun tu. Afala tatafakkarun. Afala tubsirun. Macam-macam sirah pula tu. Macam-macam sirah ni perkataan. Tafakkarun, taqilun, tubsirun. Semua tu merujuk kepada nazar, fikir, elok-elok. Tu, okey. Habis. Jadi maksudnya kita boleh mencerak berkenaan suatu ilmu dengan akal. Boleh. Sebab itu istiqra' ulama ada 3 sumber pendapatan ilmu. Tu okey. Satu yang pertama, contohnya apa dia? Al-hawasul khamsah, iaitu panca indera yang 5. Contoh apa dia? KFC, sedap ada KFC. KFC rasa apa? Contohlah rasa manis. Contohlah KFC. Kita suka KFC. Bagi contoh KFC. Contohlah KFC itu manis. Okey, kita faham. Kita dapat pengetahuan tak bahawasanya KFC itu manis? Dapat. Dapat dari mana? Quran hadis. Mana Quran hadis kata KFC itu manis? Sudah. Gila cakap aku tu. Tak, melalui mana? Panca indera, pengecak lidah kita. Kita tahu. Alhamdulillah. Pengecak tu pula kita salim, sejahtera, sihat. Alhamdulillah. Boleh rasa. Pengetahuan berkenaan manisnya KFC itu. Panca indera, panca indera. Busuk sampah ni. Macam mana kita tahu busuk? Ada Quran hadis sebut. Ada Quran hadis sebut. Tak. Dari mana? Baca indera hidung kita ni. Tu dia panggil sumber ilmu yang pertama. Yang kedua, khabar yang benar. Khabar yang benar apa dia? Yang pertama daripada
Quran hadis tu umpamanya Quran hadis pula terbahagi dua, dalalah dhanniyah, dalalah qat'iyah. Yang mana fahaman terhadap Quran itu ada yang qat'i, siapa ingkar kafirun. Okey. Kalau dhanni, kalau dalalahnya, kefahamannya sekadar dhanni, maka boleh berlaku khilaf. Sebab itu dalam bab perbahasan Isra' wal Mi'raj, siapa yang mengingkar Isra' dalam kitab Nurul Zalam syarah kepada Aqidatul Awam Syekh Nawawi Banten sebut, dan ulama-ulama yang lain sebut bahawasanya siapa yang ingkar Isra' itu kafir. Sebab apa? Sebab dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Asra, diisra'kan. Qat'iyatul thubut. Itu dia bagi. Quran semua qat'iyatul thubut. Semua sabit secara qat'i. Tidak ada yang dhanni. Kemudian dalalah ni, kefahaman terhadap Quran, ada yang dhanni, ada yang qat'i. Jadi siapa yang ingkar Isra' kafir. Siapa yang ingkar Mi'raj, fasikun. Sebab apa? Tak sebut dalam Quran, hanya sebutlah dalam hadis sahaja. Hadis pula hadis yang tidak bertaraf mutawatir, hanya sahih, hasan dan sebagainya. Itu khabar yang benar. Itu dari sudut wahyulah, sumber primer dia panggil. Ada juga khabar yang benar dengan makna kita yakin secara dhori orang bagi tahu tu yang mana banyak sangat orang bagi tahu. Banyak sangat orang bagi tahu, kena terpaksa percaya jugalah. Daruri dia panggil. Ilmu dah, ilmu. Mana contoh dia? Alhamdulillah. Contoh apa dia? Contoh sekarang dunia ni ada COVID-19 atau bahasa manjanya COVID-19. COVID-19 tu. Okey. Kita mula-mula kita pertama kali dengar, ya dah COVID-19 ada. So apa? Kita baru dengar. Okey, seorang bagi tahu, COVID-19 ada tu virus. Kita boleh kata, bohong kot. Boleh lagi. Seorang bagi lagi, COVID-19 tu ada dah. Bahaya. Kalau tak boleh mati yo. Ya tak mu. Dua orang lah. Mari ketiga, boleh ingkar lagi. Mari. Ni semacam ni. 10 orang mari ni. Tanya benda sama ni. Tu. Dia pun kata, betul dah ni asal. Tengok. Khabar yang benar. Khabar yang mutawatir. Jadi ilmu tak? Jadi ilmu. Tak perlu pada Quran hadis sebut, COVID-19 akan berlaku 2021. Mampu cari. Bila nak habis tu dah. Itu sumber ilmu kedua. Yang ketiga, akal. 2 tambah 2 berapa? 4. Mana tahu? Akal lah. Tu. Okey. Kita tak nampak Tuhan. Sekarang tak nampak Tuhan. Siapa kata nampak Tuhan ni bahaya? Ada orang yang mendakwa. Saya nampak Tuhan, bahaya. Akidah bahaya. Pegangan bahaya. Siapa-siapa yang kata boleh lihat Tuhan di dunia ni. Sekarang ni aku tengok, bahaya akidah tu. Boleh jatuh kufur, la'iyadzubillah. Dia panggil benda yang harus boleh jadi tapi tidak berlaku pada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang Tuhan kita tak nampak, tapi ada. Lagu mana nak bukti? Yang pertama nakal. Okey, Quran ada dah. Okey, aku percaya Quran ni sebab Quran sebut. Kita tambahkan lagi dengan dalil akal. Membuktikan maksudnya Allah betul sungguh ada. Allah betul sungguh wahdaniyah. Asa. Allah betul sungguh dia itu berkehendak. Allah betul sungguh dia itu telah berkata-kata dan sebagainya. Lagi kuat pegangan kita. Betul lah Quran. Bukan kita ragu kat Quran, menguatkan lagi. Faham elok bahasa tu. Bukan kita ya dak kan tak boleh. Kalau Quran sebut wa kallamallahu Musa taklima, tak boleh kata ya dak tak. Tak. Bukan kata maksud gitu. Tak, kita percaya itu ayat Quran. Kita percaya Allah Ta'ala berkata-kata itu. Tapi kita ada dalil akal ataupun sifat kudrat dan sebagainya, ada dalil akal menyokong. Sifat-sifat lain selain daripada tu yang tersebut tu, yang 20 tu lah. Dalil tu, dalil akal tu menyokong. Betul sungguh. Tahqiq sungguh. Itu yang ulama Asy'ariyah nak, supaya tahqiq sungguh, akidah tu pegang sungguh, tak goyah dah. Ni berdasarkan apa ni? Istiqra' ulama. Ulama mengatakan sumber ilmu dapat 3 ni saja. Okey. Dia panggil sumber pendapatan ilmu yang diiktiraf 3 ni. Tu selain daripada ni, saya dapat satu ilham ni. Tu mengaku-ngaku dapat ilham. Itu tidak menjadikan sumber ilmu yang diiktiraf oleh para ulama. Jadi 3 ni saja. Jadi dalil nakal, ambil daripada mana sifat 20 ni? Khabar yang benar, daripada Quran, daripada hadis, dalil-dalil pumpang-pumpang.
Macam tadi kita kata surah tu, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Taala sebut sifat yang wajib pada dia dan sifat yang mustahil yang kita kena nafi. Hayyul ladzi la yamut, tak pening pun nak faham. Tenang. Aku boleh kata lama dah, bukan baru lagi. Pening ke? Tak pening. Bahkan untuk menguatkan dalam hadis, wa huwa hayyun la yamut. Dia ada riwayat tu, wa huwa hayyun la yamut, berlambak riwayat. Sunan Ibnu Majah lah, Sunan Darimi lah, wa huwa hayyun la yamut. Nak buat apa sebut la yamut? Hayyun sudahlah. Tu apa? Untuk menguatkan yakin. Tu sumber ilmu. Jadi kita tidak boleh petikai ada ulama yang menggunakan akal, tapi akal tu mesti disandarkan ataupun disokong ataupun diiringi dengan wahyu. Itu al-asy'ariyah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam membentuk madrasah sifat 20. Tu okey. Habis. Kemudian bila kita nak kaitkan dengan falsafah, kita kena faham bahawasanya tokoh-tokoh kita, ulama-ulama Islam kita ataupun dia panggil pemikir-pemikir Islam kita, dipanggil sebagai falsafah Islam, ataupun ada juga istilah teologi Islam yang terkenal, antaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Okay, dan sebagainya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Tahafuti Falasifah dan sebut juga dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, tak silap saya, disebut juga itu antara subjek niza, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Okay. Dia menolak dan mengkritik pemikiran falsafah Greek yang mengatakan alam itu qadim, Tuhan hanya mengetahui perkara kuliat sahaja. Alam itu qadim. Tak boleh mensabitkan perkara lain selain Allah yang qadim, tak boleh. Sebab apa? Sebab ada orang suara-suara sumbang juga mengatakan saya tidak tahu sebenarnya aras ini qadim atau baru. Bahaya. Akidah itu bahaya. Tu. Ya, akidah itu bahaya. Saya tak tahulah. Aras ni qadim ke baru? Bahaya tu. Kalau kata qadim, jeng, boleh jatuh kufur terus. Sebab apa? Sebab dia mensabitkan benda qadim selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Imam Ghazali menolak dan mengkritik ni dengan makna mengkafirkan ahli falsafah dengan 3 sebab ni. Yang kedua, Tuhan hanya mengetahui perkara kuliat sahaja. Apa perkara kuliat? Iaitu perkara yang orang panggil perkara yang besar-besar, umum-umum saja. Perkara juz'iyat, hak halus-halus tak tahu. Contoh, Allah Ta'ala buat pokok. Allah Ta'ala buat pokok. Allah Ta'ala tahulah pokok tu. Tapi jumlah daun yang pada pokok tu tak tahu. Jumlah gugurnya pokok, daun pokok setiap saat tu tak tahu. Tu juz'iyat dah, terperinci dah. Allah Ta'ala buat pasir di pantai, buat. Tu kuliat. Okey, pasir tu kuliat. Butir-butir pasir yang ada tu, butir-butir pasir yang ada tu, Allah Ta'ala sudah tidak tahu kerana dia sudah juz'iyat, terperinci. Itu kafir. Sebab apa? Sebab sudah menterhadkan, membataskan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya perkara-perkara yang tertentu sahaja. Kita berdalil, wallahu ala kulli syai'in muhit, wallahu ala kulli syai'in alim. Kul dengan mana? Semua. Kul dengan mana? Jami', semua. Tanpa terkecuali, semua. Dalam kitab Ayat Diskam, Asasul I'tiqad sebut, tanpa sesat satu pun, semua masuk. Kalau satu saja terlepas, makna makhluk yang terlepas daripada pengetahuan Allah itu, dia tidak berhajat kepada Tuhan. Bahaya. Tu yang kata, Imam Ghazali kata kufur tu. Ketiga, ruh manusia sahaja dibangkitkan, bukan sekali dengan jasad. Ini pandangan-pandangan dia mengkritik ahli falsafah, sedangkan dia ahli falsafah. Makna kalau kita kata akidah al-asy'ariyah itu falasifah, dahlah Imam Ghazali itu asy'ariyah. Imam Ghazali pula buat kitab Qawaidul Aqaid sifat 20. Yang dia mengkritik pula falsafah. Maknanya dia mengkritik akidah sendirilah lagu tu. Akidah asy'ariyah itu falsafah, makna dia kritik akidah sendirilah begitu. Itu tidak betul. Okey, itu tidak betul. Itu ada masalah, ada menyakit ke orang tu. Imam Ghazali ahlu falsafah, bahkan dia buat tu kitab Tahafutil Falasifah tu yang mengerot pandangan-pandangan mengkritik pandangan-pandangan falsafah yang tidak sejajar dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan dia ahli falsafah terkenal, bahkan selepas kematian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala semua pakat
mengkaji Al-Imam Al-Ghazali dari sudut tasawufnya, dari sudut falsafahnya, dari sudut fiqhnya, daripada dulu sampai sekarang ada lagi tesis-tesis yang berkaitan dengan kajian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Seseorang kalau buat tesis tasawuf tidak merujuk Ihya Ulumuddin, itu tidak bernilai dia punya tesis dia. Seseorang yang buat tesis usul fiqh tidak merujuk Al-Mustasfa, itu nilai tesis. Tesis Usuluddin Imam Al-Ghazali tidak ada nilai tesisnya. Masya-Allah, Al-Imam Al-Ghazali mutafannin. Dalam fiqh ada, usul fiqh ada, mantiq ada, usuluddin ada. Apa lagi? Ulama besar. Tolak falsafah Greek. Apa? Falsafah dia bahas ketuhanan dia itu hal keadaan satu. Entah Tuhan dia andai. Kita adakah khilaf Allah itu Tuhan? Oi, mana boleh khilaf? Allah itu Tuhan lah. Oh, lagu mana sifat dia? Kita nak kenal. Oh, gini. Sifat Allah Ta'ala tak boleh gini. Hasil dia ini tidak akan jadi Mu'tazilah, tak akan jadi Jabariyah, tak akan jadi Qadariyah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sahih sejati. Jadi untuk memantapkan saja. Maknanya apa? Ulama-ulama Islam walaupun mengerat seseorang, mengkritik seseorang, dia kritik benda yang salah. Bukan mengkritik peribadi. Itu akhlak para ulama. Dia mengkritik apa yang salah. Yang ambil yang ada manfaat, dia istifadah. Tak ada masalah. Tu okey. Orang kafir contohnya, orang kafir yang pertama kali buat meja, contohlah kita kata. Adakah kita tak nak buat, kita tak nak belajar ilmu buat meja kepada orang tu? Boleh. Selagi tidak bertentangan dengan syarak, tafaddal ma'jura. Kita pun belajar, gini buat meja, kita pun buat sendiri. Pi ambil kedai, buat kedai sendiri. Kita pun buat meja, ada produksi produk meja sendiri. Buat kilang meja pula lepas maju. Tak ada masalah. Ilmu kita belajar dengan orang kafir tu. Selagi dia itu tidak mengajak kita ke arah kesesatan, ke arah kekufuran dia, maka tak ada masalah ambil istifadah daripada ilmu dia. Begitu juga ulama-ulama Islam kita ni, Asy'ariyah. Dia ambil faedah ilmu mantiq untuk apa? Untuk menguatkan hujah lawan puak-puak yang sesat seperti Mu'tazilah. Dia panggil mantiq ini sebagai vaksin, sebagai ubat kepada orang-orang yang ada penyakit dalam etika dia. Itu bahasa dia. Ilmu mantiq ini tidak akan dikeluarkan, ilmu kalam tidak akan dikeluarkan kecuali kepada orang-orang yang berpenyakit seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Najariyah, semua yah tu. Yang penyakit belaka tu, dia mengkedepankan hujah-hujah. Tu. Okey. Bukannya faham Quran hadis mengikut akal semata-mata. Tak. Mengikut kuat. Mereka menghuraikan Quran sunnah, menghuraikan hujah-hujah itu tidak bertentangan sekali dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah Asy'ariyah akidah Al-Asy'ariyah Maturidiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah seperti mana seperti mana i'tiqadnya para salafus salih, seperti i'tiqadnya para Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bukan buat akidah baru. Salaf hanya mewarisi, bagi wasiat saja. Itu bahasa dia. Senjata falsafah mantik menjadi suatu keperluan untuk mengukuhkan akidah Islam pada berhadapan musuh Islam. Musuh-musuh Islam tengok. Bahkan menjadi faktor munculnya ilmu kalam. Banyak berdebat munculnya ilmu kalam. Dia ada banyak faktor lah ilmu kalam ni. Sebab apa nama ilmu kalam? Antaranya banyak berdebat. Sebab apa? Nak mempertahankan akidah. Ulama sayang kita. Ulama tak mau orang awam terpengaruh dengan akidah-akidah sesat, menyesatkan. Bila kita nak mengaji akidah pula, ulama kesian lagi. Tak payahlah mengaji sampai tahap ilmu kalam. Yang basic-basic sudah yang dapat mengukuhkan i'tiqad. Itu madrasah yang cuba disusun, yang disilibuskan oleh Al-Asy'ariyah. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Masalahnya itu satu madrasah. Okey, baik. Kalau ada metodologi lain selain daripada sifat 20, okey, tak apalah.
Tapi ingat, kalau metodologi tersebut bercanggah dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercanggah dengan akidah salafus salih, itu bermasalah. Aduh. Aduh. Oh, bawa mari ibarat-ibarat kitab salafus salih, tapi cara fahaman ibarat salafus salih silap. Contoh. Memahami hadis silap, ikut hawa nafsu dan sebagainya. Wal'iyadu billah. Aduh. Jadi manfaat istifadah daripada cara berhujahnya orang-orang Yunani, orang-orang Greek, ya daripada ilmu mantik silalah, tak ada masalah. Cara berhujah sahaja. Punca adanya qawaid aqliyah, dia panggil wadhi'nya Aristotle. Kalau dalam mengaji ilmu mantik, wadhi'nya, pelopornya adalah Aristotle. Sebab apa? Sebab dia mula-mula yang menyusun qawaid aqliyah. Pada zaman dia sudah ada satu puak yang namanya sophist. Sophistayin. Yang ada al-adriyah, al-indiyah, al-inadiyah. Al-inadiyah, oh tentang ya, apa benda tentang ya. Tak kisahlah apa benda, tentang ya. Aku kata Tuhan dua, hang ni tak betul ni. Satu, tak betul. Aduh. Al-inadiyah. Al-indiyah, aku rasa gini, aku rasa botol ni tak wujud. Aku rasa botol ni ada. Aku rasa Tuhan ni tiga. Allah adriyah, tak tahu. Tuhan ada, tak tahu. Bila Allah Ta'ala sebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak kata apa? Allah esa. Mari puak zaman Nabi, musyrikin Mekah kata contohnya, oi tak esa Tuhan. Aku kata tak esa. Kita kata, esa Tuhan. Betul lah sabit daripada Quran dah. Dia pun kata, aku pun betul juga. Aku rasa ada dua Tuhan. Okey, bercanggah. Nak buat lagu mana? Dah bagi ayat Quran, tak mau juga nak percaya. Okey, ginilah kita buat. Kalau ada dua Tuhan, akan jadi lagu mana? Tengok. Dalil akal tu. Sebab apa? Dia tak boleh terima dah dalil sam'i. Tak boleh nak terima dalil nakal. Mereka kufur, mereka ingkar. Kita pun bawa mari dalil akal supaya maksud tujuan qul huwallahu ahad, Allahus samad tu tercapai. Sebab tu ayat Quran sebut lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Punca apa nama? Nak gaduh Tuhan banyak tu lah. Okey, kalau Tuhan ni ada dua, okey, dia muafakat ke dia lawan? Dia saling muafakat ke dia saling melawan? Maksud melawan ni berkhilaf lah. Aku tak mau buat A, aku tak mau buat alam, seorang nak buat alam. Macam tu. Yang muafakat tu. Okey, kalau sama-sama muafakat. Muafakat lagu mana? Muafakat contohnya, okey, Tuhan A, Tuhan langit, Tuhan B buat bumi. Maknanya apa? Tuhan B berhajat pada Tuhan A buat langit, Tuhan A berhajat pada Tuhan B buat bumi. Itu Tuhan ke? Tengok. Dia ngajak orang fikir tarik. Itu Tuhan ke gitu? Tuhan kan gitu. Tuhan tu mestilah dia itu semua makhluk berhajat pada dia. Tak ada sesak satu pun. Dan Tuhan itu tidak berhajat kepada yang lain selain daripada dia. Tak berhajat langsung. Ini ada sifat hajat ni. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Itu dari sudut sama-sama. Okey, kalau sama-sama muafakat, itu sama-sama. Yang tadi kita kata tu. Itu tidak boleh dipanggil Tuhan. Okey, kalau mukhalafah pula. Tuhan A tak mau buat alam. Tuhan B nak buat alam. Oh, canggah. Dah nak jadi apa alam ni? Tengok. Orang pun kata betul dah Tuhan satu. Kalau ingkar juga, makna dia ada masalah. Dia sendiri melanggar fitrah dia. Dia sepatutnya kena percaya dah betul dah Tuhan ni satu, tapi dia nak kata juga dua. Itu terbukti. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa ardah apabila melawan dahri etis, dia pakai tak dia pakai tak Quran hadis? Tak pakai je. Antara soalan tanya beliau, okey, dahri, Tuhan mana? Tuhan ada tak? Ada? Mana? Tak nampak pun. Mana tak nampak pun. Dia tak bawa mari ayat. Ataupun kalau dia bawa mari pun, dia akan bawa mari dalil akal sekali untuk menyokong ayat tersebut. Itu cara saya. Kalau dia tak bawa mari ayat Quran, dia bawa mari akal, dalil akal saja. Tak apa sebab dia itu etis, bukan percaya Quran pun. Kalau dia bawa mari ayat Quran pun, dia akan bawa mari juga dalil akal tu, sokong ayat Quran tu. Dia kata apa? Allah ada. Ada tak? Ada. Mana tak nampak pun. Oh gitu. Tak apalah. Mai susu.
Mai susu tak? Bok marilah susu. Okey, saya nak tanya, susu ni ada tak protein? Ada lah. Mana? Ada pun, tak nampak. Letak susu. Kita ni ada roh tak? Ada roh. Mana? Mana roh? Mana? Sudah. Tu dalil akal tu. Dalil akal tu. Tu. Faham tu? Dia nak ajak etis dahri tadi untuk faham bahawasanya Allah itu ada. Bukannya tak ada. Dalilnya sekian-sekian. Tu. Tu. Itu ilmu berkaitan dengan akal untuk kita mengajak orang-orang yang selain daripada orang-orang yang menentang ataupun beretikad yang silap daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita dapat tarik kembali dengan taufik Allah lah kalau kita pandai berhujah. Kalau kita tak pandai, tak usah menebeng dia panggil, serah kepada kibar-kibar ulama. Kadang-kadang ada juga jenis semangat ni, aku baru belajar ni, nak rak orang selalu. Belajar bukan rak orang. Belajar bukan nak rak orang, belajar tu nak tahu akidah, sini akidah dia. Datang benda pelik-pelik, akidah hak sesat, kita boleh tolak bodoh gitu saja. Tu. Okey. Habis. Okey, apa akidah Asy'ariyah? Sumberlah. Apa akidah Asy'ariyah? Seperti maklum, kaedah pembelajaran mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat 20 berdasarkan dari naqli dan aqli. Itu disebut dalam kitab Tijanud Darari syarah kepada Risalah Tauhid Imam Al-Bajuri rahimahullahu taala Syekh Nawawi Bantani. Nah, kitab-kitab lain samalah buat. Dalil nakal, sokongnya dalil akal. Dalil nakal, sokongnya dalil akal. InsyaAllah lah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita akan keluarkan satu artikel berkenaan dengan ni. Okay? Di harian Metro. Okey, dalil nakal dulu, kemudian dalil akal. Bukan semata-mata akal saja seperti Mu'tazilah. Lah. Okay. Jadi dengan sifat 20 ni, dengan madrasah sifat 20 ini, kita dapat tahu, gini akidah Rasulullah. Itu satu madrasah sahaja. Okay. Tiada konsep mendahulukan akal berbanding nakal seperti Mu'tazilah. Bahkan semua sifat disabitkan bersumber ke Al-Quran dan Sunnah. Bukan takat Mu'tazilah, bahasa apa lagi jauh. Bahasa apa dia membahaskan berkenaan Tuhan mereka bukan melalui Quran Sunnah. Lagu mana kita mensabitkan akidah Asy'ariyah itu falasifah. Akidah Asy'ariyah ke cara metodologi hujjah. Kalau hujjah dari sudut akliyah ilmu kalam tu yang ada qiyas, mantik, itu daripada falsafah lah dimanfaatkan oleh ulama Islam, adanya filosofi Islam, falsafah Islam, adanya ilmu mantik untuk menguatkan, sekadar menguatkan hujjah tuan-tuan. Bukannya buat akidah baru wal-iyadu billah. Lagi satu pendakwaan, ada orang suara sumbang. Mereka mengaji sifat 20 ya. Ngaji sifat 20 ya. Aduh. Okey, sifat 20 ya. Allah Taala banyak lagi sifat. Itu bermakna orang yang cakap begitu maknanya dia tidak pernah melihat kitab-kitab Al-Asy'ariyah. Kitab Syarah Al-Hudhudi dan selainnya mengatakan tak ada batasan sifat Allah Taala ni. Dalam Sulamul Munajah Syarah Safinatus Salah Syekh Nawawi Bantai kata tidak ada batasan. Asy'ariyah mana yang kata ada batas 20 saja. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Fa mimma. Imam Hudhudi kata apa? Min litab'id. Tu kena mengaji kaedah nahwu pula. Nak rad ulama, nak kritik ulama, nahwu sarah tunggal langgang, balaghah tak tahu ke mana, kemudian nak takwil ayat. Balaghah taik tak tahu apa. Balaghah pedia atau ilmu bayan pedia atau majaz hadfi, majaz mutlaq, majaz hadfi, majaz mutlaq, majaz mursal, majaz lughawi, majaz isti'arah, majaz isbat, macam-macam. Kinayah ila akhirih. Itu menunjukkan dahsyatnya bahasa Arab Quran. Beza dengan jahiliah. Patutlah orang jahiliah dulu rad. Sekejap habis bateri. Patutlah orang jahiliah dulu rad apa? Zaman musyrikin jahiliah dulu rad Quran. Sebab apa? Sebab mereka itu syair-syair jahiliah tu hebat bahasa-bahasa dia. Mari Quran. Ini bukan kalam manusia. Tengok. Sebab apa? Ilmu bayan dia tinggi. Balaghahnya tinggi.
Jadi Asy'ariyah bukan, kena faham, Asy'ariyah bukan terhad kepada sifat 20 sahaja. Faham baik-baik no? Yang 20 tu hanya dia panggil wajib belajar secara terperinci. Dan 20 ini adalah dipanggil ummahatus sifat. Apa ummahatus sifat? Wakil kepada sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga tu. Masuk. Ini wakil dia. Sebab itu Syekh Abdul Rahman Hassan Habban Nakah kitab Aqidatul Islamiyah wa Ususuha, dia kata dia pun masuk Asmaul Husna yang boleh masuk dalam sifat 20 tu serta dalil-dalil Quran yang sekali lagi kita akan sebut insya-Allah taala. Jadi itulah akidah Asy'ariyah berdasarkan dari nakal serta akal jadi sokongan. Tak ada sumber, tidak ada sifat yang tidak disabitkan dalam Quran. Dah, semua daripada Quran belaka. Cuma cara perbahasan dia ada yang mubtadi untuk orang awam. Untuk orang awam mudah-mudahlah seperti mana dakwaan tadi. Akidah is simple. Yes, akidah is simple. Babe. Tak ada yang payah pun. Yang payah, mungkin orang yang mengajar tu payah, dia tak reti. Baca kitab Aqidatul Awam, syarah, no. Berjela-jela, tu salah dia lah. Untuk orang awam, basic-basic je, dia pergi syarah dalam-dalam sampai orang awam pun pening. Tu masalah lah tu. Tu masalah orang mengajar, bukan masalah Asy'ariyah. Jangan faham. Macam Islam lah. Orang Islam, banyaknya orang berzina orang Islam. Adakah Islam tu salah? Tak salah. Orang berzina salah. Apa salah ke Islam pula? Okay. Habis tu. Kemudian, mana dalil sabit yang sifat 20? Okay. Mana dalil sifat 20? Maksud dalilnya setiap sifat tu lah. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah. Yang dijadikan satu silibus, semuanya ambil istimdad daripada Quran. Okey. Ni tak apa, ni sebahagiannya. Saya nak baca antara sifat-sifat. Ini sebutlah kitab ni sebahagian yang saya sebut ni, tak sebut semualah. Kitab Aqidatul Islamiyah wa Ususuha karangan Syekh Abdul Rahman Hassan Habban Nakah. Dia memasukkan Asmaul Husna tu ada yang boleh relevan dengan sifat-sifat yang dibawa oleh Madrasah Al-Asy'ariyah. Itu mewakili sifat-sifat. 20 sifat tu mewakili Asmaul Husna yang lain. Contoh apa dia? Sifat wujud. Sifat wujud apa dia? Asmaul Husna yang boleh masuk dalam dia? Al-haqqa annahu huwal mutahaqqiqus thabit wujuduhu azalan wa abada. Al-haqq apa dia? Mutahaqqiq yang betul-betul sabit, as-sabit yang betul-betul sungguh sabitnya, wujuduhu, wujud Allah Taala azalan wa abada. Masuk sifat wujud. Al-haqq. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Mukminun ayat 116. Kemudian An-Nur. Apa An-Nur? Ay zahirul wujud. Tu makna An-Nur. Jangan duk kata Allah tu cahaya pula. Nur apa dia? Zahirul wujud. Zahir kewujudan Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Surah An-Nur ayat 35. Ay zahirul wujud. Nur. Zahirul wujud. Lagi al-zahiru وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Surah Al-Hadid ayat 3. Apa dia al-zahir? Ay zahiru wujudihi wa kamalu sifatihi, dan sempurna sifat dan zahir kewujudan dia. Masuk sifat wujud. Contoh lagi, sifat kudrat. Sifat kudrat masuk Asmaul Husna al-qawi, ay dzul quwwatil kamilah, yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Surah Hud ayat 66. Al-matin. Al-matin teguh kekuatannya. Inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Surah Az-Zariyat ayat 58. Sifat kudrat lagi. Qadir. Iaitu dzul qudratil kamilah, lebih kurang sama, ada kekuatan yang sempurna. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaba. Surah Al-An'am 65. Qadir di situ. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir juga sama. Dzul qudratil kamilah. Mana? Mana? Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira. Surah Al-Kahfi ayat 45. Tadi sunat baca. Hari Jumaat. Okey. Al-Aziz ay dzul izzatil kamilah, yang punya perkasa yang sempurna. Wa huwal qawiyyul aziz. Surah Asy-Syura ayat 19. Al-Muqit. Apa Al-Muqit?
Sifat Asmaul Husna Al-Muqit apa dia? Al-Hafidhu lisyai'i wasyahid wal muqtadir. Zat yang menjagakan sesuatu dan menyaksikan sesuatu dan yang mampu melakukan sesuatu, yang kuasa melakukan sesuatu. Itu maksud muqit. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Surah An-Nisa ayat 4. Malikul Mulk, pemilik kerajaan. Tu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' ila akhirih. Malikul Mulk. Itu di bawah sifat putra. Bawah sifat ilmu pula. Asmaul Husna Al-Alim, yakni Dzul Ilmil Kamil. Dzul Ilmil Kamil, yang memiliki ilmu yang sempurna. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Tu. Wa anna Allah bi kulli syai'in alim. Alim. Asmaul Husna. Bawah, boleh masuk bawah sifat ilmu. Al-Latif, iaitu quwwatun nufuz ila bawatinil asya' wa khafiyatil umur mahma kanat daqiqah. Allah Ta'ala tahu benda-benda yang halus-halus, yang batin, yang tersembunyi. Itu Al-Latif. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Surah Al-Mulk ayat 14. Sunat baca tiap malam. Jangan lupa baca. Tu. Itu selamatkan kita daripada kubur, insya-Allah Ta'ala. Lagi Al-Khabir, ay dzul khibrati tamah. Sama juga. Ayat tadi juga ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala mengetahui. Asy-syahid, apa? Al-alimu bil asya'i ilma syuhudin wa hudur. Allah Ta'ala tahu segala sesuatu dari sudut zuhir, pandangan zuhir, syahadah. Itu syahid. Itu maksud syahid. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Surah An-Nisa ayat 33. Al-hasib, iaitu al-ilmu bil a'dad ala ikhtilafi ahwaliha. Ilmu pengetahuan tentang nombor bilangan-bilangan yang beza-beza. Banyaklah beza-beza. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Al-muhsi, al-muhsi. Apa dia? Al-muhitu bi kulli mawjudin jumlatan wa tafsilan. Muhit, meliputi setiap perkara yang ada, sama ada secara ijmali ataupun tafsili. Ini nak rat kepada falsafah yang kata kuliah saja. Tak. Kuliah jumlah secara borang, secara umum pun ada, wa tafsilan, juz'iyat pun ya, secara terperinci pun ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ahsaynahu. Tu okey. Ini sebut dalam kitab mereka. Al-wasi' ay al-wasi'u fi 'ilmihi fayakunu. Tu. Fayakunu ma'nahu al-'alim. Wasi' yang maha luas. Apa luas? Ay luas dalam ilmunya. Al-alim yang tahu bi kulliyatiha, dengan segala perkara yang secara besar-besar, tadi, wa juz'iyatiha, yang halus-halus, yang terperinci. Innallaha wasi'un alim. Surah Baqarah ayat 115. Lagi apa? Sifat ayat. Tu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Surah Furqan ayat 51. Al-hayyul ladzi la yamut. Jadi tidak ada isu. Kenapa Asy'ariyah mengaji sifat ada hayat itu tak mati? Kenapa? Sebut dalam Quran lah. Dan ulama jawab sebagai kata bahawasanya itu sebagai penguat saja. Kerana akidah ini perkara yang berbahaya kalau jahil tentangnya. Lagi sekali, kerana akidah itu perlu kepada terperinci supaya orang faham dengan jelas. Sebab akidahnya qat'iyah. Ilmu qat'iyah. Sebab tu dia panggil hujah-hujah. Dalam menegakkan akidah dia panggil burhan. Dia panggil burhan je. Burhan ni apa dia? Susunan-susunan hujah yang sampai tahap kita yakin qat'i. Burhan. Kalau muqtamad burhan dengan dalil sama. Ada yang ulama mengatakan berbeza. Dalil lain, burhan lain. Burhan itu dalil tafsili, dalil itu ijmali. Dalil ijmali, setiap burhan tu dipanggil dalil, tapi tidak semua dalil dipanggil burhan. Sebab dalil ni dia umum. Dalil ijmali boleh, dalil tafsili boleh. Ada pemburhan, dalil tafsili. Burhan tu terperinci tu.
Ulama Asy'ariyah kesian lagi kata, tak apalah bagi orang awam ni kenal dalil ijmali saja, tak perlu tafsili. Sudah untuk defense yourself. Nak berdebat dengan orang, tak payah dah, tak payah. Suruh tok guru pula yang mewakili masyarakat, orang alim, yang mewakili masyarakat nak menolak syubhat-syubhat, itu. Itu untuk dalil tafsili silap. Lagi mukhalafah lil hawadith. Mana? Okey, berapa dah ni? Boleh lagi ya. Assalam, tadi start lambat kan? Assalam, iaitu assalamu min kulli naqsin fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Assalam, yakni sejahtera daripada setiap kekurangan pada zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'min. Assalam. Surah Al-Hasyr ayat 59. Assalam yakni sejahtera. Apa? Min kulli naqsin. Okey. Orang yang belajar Asmaul Husna pun wallahu a'lam dia tafsir gini ke tak? Okay. Kalau tafsir gini tak apa lah, boleh tahan lagi lah. Ni ulama cuba bawa. Ni ulama cuba bawa ni. Oh, boleh masuk di bawah sifat mukhalafah lil hawadith. Assalam al-Qudus yakni al-munazzahu an sifatin naqsi allati la taliqu bih. Suci Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan yang tak layak baginya, itu Qudus. Ayat tadi juga masuk dalam mukhalafah lil hawadith. Al-Ghani, terkaya. Apa? Adamul hajati ila syai'in wa kullu ma siwahu muftaqirun ilaihi. Tengok. Tidak berhajat Allah Ta'ala pada sesuatu, dan setiap benda, semua selain pada Allah Ta'ala berhajat kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surah Fatir ayat yang 15. As-Samad, iaitu apa As-Samad? Anna Allah subhanahu wa ta'ala la yushbihul makhluqat. Itu satu tafsiran. Allah Ta'ala tidak bersama dengan makhluk, itu satu tafsiran. Tafsiran lain, annahu alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij, tempat untuk makhluk berhajat kepadanya. As-Samad. Masuk bawah mukhalafah lil hawadith. Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad tu dalil keesaan Tuhan, Esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, itu dah mukhalafah lil hawadith. Al-awwal tu boleh masuk sifat qidam, boleh masuk juga pada sifat mukhalafah lil hawadith, iaitu apa dia? La bada'ata lahu, tidak ada permulaan baginya. La ibtida'a lahu, tidak ada permulaan baginya. Sebab apa? Sebab kita ada permulaan, Allah bukan ada permulaan. Beza mukhalafah. Al-akhir ay la nihayata lahu, tidak ada nihayah baginya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ayat hadis surah yang ketiga tadi tu. Al-baqi, apa? Ad-daimul wujud alladhi la yaqbalul fana wa la yulhiquhul adam wa la bada'ata lil wujudihi wa la nihayata lahu. Baqi masuk juga mukhalafah al hawadith, baqi masuk juga dalam bab baqa. Tengok. Ini falsafah ke? Adakah ini falsafah? Saya nak tanya. Jadi kita faham, gini Asy'ariyah. Okay. Asy'ariyah apa? Falsafah kok mana gini? Tak ada langsung lah. Ya Allah, tak ada langsung lah unsur-unsur falsafah. Bahkan dalam sifat kudrat, perbahasan sifat kudrat dibahaskan ilat malul yang mustahil berlaku pada Allah. Itu falsafah. Nak menolak pandangan falsafah yang mengatakan Allah dengan makhluk ni ilat maklul. Ada Allah, ada makhluk. Itu ilat maklul. Itu pandangan falsafah. Ataupun puak tabaiyun. Tabaiyun mengatakan, oh Allah itu syarat yang ternafi manik, lepas tu adanya alam. Syarat Allah apa dia? Iaitu syarat Allah adalah Allah itu ada sifat-sifat ketuhanan. Ternafinya ada selain daripada Allah Ta'ala. Cukup dah. Ada syarat, ternafi manik. Oh, ada yang macam ni, ada syarat lagu ni, ada jugalah alam. Oh, itu ternafi sifat iradat Allah Ta'ala. Sifat iradat tadi. Sifat iradat. Maknanya Allah Ta'ala tak berkehendak. Ada Allah, pok, ada sekali makhluk. Ada Allah, pok, sekali ada makhluk. Oh, itu mustahil. Dah lah nak kata Allah alam tu qidam, itu mustahil. Lepas tu bila qidam pula, ilat maklul. Sekali ada, pok, sekali ada. Ada Allah, pok, ada alam. Ada Allah, pok, ada alam. Oi, hak tu tidak berkehendak Allah Ta'ala gitu. Ulama Asy'ariyah menafikan falsafah. Mana falsafah ni? Dia rasa cukup kot hak situ. Tu dalam kitab apa? Banyak lagi tapi tak apalah. Al-Aqidatul Islamiyah oleh Syekh Abdul Rahman Hasan Haban Nakah Al-Midani rahimahullah ta'ala. Jadi ni dalil-dalil dia.
Asmaul Husna semua jadi bawa masuk dalam sifat-sifat 20, yang mana sifat 20 adalah ummahatus sifat. Dan adakah terhad 20 saja? La, banyak lagi sifat kamalat. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan, fa mimma min litab'id. Min untuk sebahagian yang wajib. Bukan semua. Sifat Allah ni tak ada putus, tidak berkesudahan. Macam mana kita nak belajar sampai bila nak habis berdoa ni? Belajar semua. Tu okey. Habis tu. Kemudian okey. Ada lagi. Dalil akal. Okey. Ulama menggunakan dalil akal dari sudut mana? Dari sudut qiyas sebagai burhan, kita panggil. Burhan ni apa dia? Burhan ni adalah benda yang qat'i yang menjadikan kita yakin, oh sungguh betul. Bukannya sufistai, bohong. Bagi dalil tapi bohong, sufistai. Tu. Mu'tazilah bagi juga qiyas tapi itu sufistai, bohong. Itu bukan hak sebenar. Mujassimah bagi juga dalil qiyas tapi itu sufistai, bohong, bukannya burhan. Tu. Okey. Hujah terbahagi kepada dua. Ni daripada Quran pun ada, lepas tu masuklah dalam ilmu mantiq oleh Imam Ad-Damanhuri, itu terkenal dengan ilmu alat. Ilmu Ad-Damanhuri kenal dengan ilmu mantiq, kenal dengan ilmu balaghah, ilmu alat dia tu. Ilmu qawafi, tu. Matan kafi tu. Tu. Wa hujjatun naqliyatun aqliyah. Tu. Hujjah itu dua, akal, nakal. Tu. Jadi kita tak boleh nak menepikan akal, tak boleh akal, mana boleh, mesti kena guna akal. Kita faham pun guna akal. Kita kata tadi dah, ulama kata akal tu sumber ilmu, bukan bermakna kita mengutamakan akal, nakal, tolak buang habis. Tak, siapa kata gitu. Asy'ariyah mengaplikasikan kaedah mantiq Yunani berkias bertujuan untuk mempertahankan pandangan ahli sunnah jamaah. Macam tadi itulah, bukan membuat akidah baru, tak. Menggunakan kias, guna saja. Sebab Mu'tazilah, Jabariyah mereka menggunakan falsafah, taktik falsafah. Lawannya pun taktik falsafah itu. Tu. Asy'ariyah tidak terpengaruh secara bulat-bulat terhadap falsafah seperti Mu'tazilah selepas penterjemahan karya-karya falsafah Yunani berleluasa. Tu. Okey, adanya berlaku penterjemahan karya-karya falsafah Greek ke dalam bahasa Arab, tak silap saya. Dan Mu'tazilah terpengaruh total berkenaan dengan falsafah. Asy'ariyah tidak. Beza dengan Mu'tazilah. Sebab itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari nampak, oh gini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu dia keluar dari Mu'tazilah dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam akal digunakan kias. Itu dalil, metodologi berdalil saja. Bukannya akidah. Kena beza mubtada' khabar. Kita nak sabitkan khabar kepada mubtada' tu kena betul dulu. Akidah Asy'ariyah tu apa? Falsafah tu apa? Baru kita boleh kait betul ke tak. Dari sudut ilmu nahwu, bermula akidah falsafah itu, bermula akidah Asy'ariyah itu falsafah. Itu nisbah kalamiah. Nisbah hukmiyah betul ke tak? Dia panggil kalam khabariyah, itu mahtamal sidq wal kadhib. Boleh kebarangkalian betul atau salah. Bermula akidah Asy'ariyah itu adalah falsafah, betul ke tidak? Itu kalam itu nisbah kalamiah baru. Nisbah waqi'iyah, nisbah hukmiyah betul ke tak? Jadi kena faham, tasawur elok. Oh, akidah Asy'ariyah gini, falsafah gini. Mana boleh kata falsafah? Sebab apa? Kita faham falsafah tu apa, kita faham akidah Asy'ariyah apa yang terkandung dalamnya. Yang falsafah tak sebut pun sifat-sifat Tuhan. Kemudian jurang perbezaan antara akidah Asy'ariyah dan falasifah. Jadi kita boleh beza. Falsafah tu mengikut akal secara mutlak tanpa bersandarkan wahyu. Ada tak dia membincangkan ketuhanan? Oh, ada dasar dalil dia. Ada tak? Tak ada, Syekh. Tak ada, Syekh. Bahkan falsafah ada akidah falsafah Yunani ada unsur banyak Tuhan. Dia panggil dewa, 12 dewa Olympus. Ni tak nak sebut umpayah ke? Tak nak sebut umpayah tu. Zeus, Hera, Aphrodite, Poseidon, Apollo, Athena, Hades, Demeter, Hephaestus, Ares, Hermes, Artemis, Hestia, 12. 12 dewa Olympus. Itu pegangan puak-puak Yunani dulu.
Puak ahli falsafah nak mencari Tuhan ni lagu mana hakikatnya, mereka pun bahas gunggang. Ikut akal mereka, ikut logik mereka secara mutlak. Adapun akidah Asy'ariyah, mereka menguatkan akidah yang telah disebutkan dalam wahyu dengan hujah akal. Kuatkan saja, kuat. Ibaratnya kita nak bagi kenyang. Maksud kita nak bagi kenyang, kita pun makan nasi. Tapi nasi kosong. Makanlah 2 pinggan. Kenyang tak? Kenyang. Tapi tak berapa nak lah dia panggil. Tak berapa nak puas. Tu. Tak berapa nak puas. Mas sampai dah maksud tu iaitu kenyang dah, tapi ada kurang lah. Kena ada ayam sikit, sayur sikit, menguatkan perisa nasi itu, menguatkan bau ataupun rasa nasi itu jadi sedap. Makan pun, ni bukan tarak kenyang ni, lega. Tu. Jadi dah ada dah. Sampai dah maksud kena Tuhan, tapi nak kuatkan lagi. Kuat. Supaya apa nak kuat? Akidah ni kena kuat, dia tidak boleh selapis. Kena kuat sebab apa? Ada serangan-serangan i'tiqad yang tak betul. Bila nipis, mari serangan, bocor. Dan akidah Asy'ariyah, dia tidak bahas Tuhan lain. Dia bahas Tuhan tentang Allah Ta'ala. Berdasarkan sabit daripada Quran, dia bahas tentang Allah Ta'ala. Dan dia mengatakan Allah tu Tuhan. Dia tak kata ada benda lain Tuhan. Dia kata fardu takdir, kata kalau Allah ada 2, itu Allah yang kata lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Itu nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tahu dengan sifat pengetahuannya terhadap perkara-perkara yang mustahil berlaku. Kalau berlaku jadi apa? Tu. Jadi kesimpulannya selepas terang dundang itu, maka kita tahulah akidah Asy'ariyah itu daripada falsafah adalah adalah tidak benar. Perbahasan sifat 20 bukan rekaan ulama kalam. Bahkan berteraskan wahyu kita duk baca dalil-dalil tadi tu. Masya Allah. Ulama faham dalil, ulama buat madrasah dia. Ulama faham dalil, ulama buat madrasah usul fiqh. Ulama faham dalil, ulama buat ilmu fiqh. Ulama faham dalil, wujudnya ilmu tasawuf. Ulama faham dalil, wujudnya nahwu saraf. Kenapa Al-Quran baca bunyi? Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Boleh tak nak baca Bismillahirrahmanirrahim? Boleh tak? Tu. Wujudnya ilmu nahwu sebab apa? Sebab ada orang baca silap dah zaman tu bahasa Arab. Tu punca. Maka adanya muqaddimatul ilm. Setiap ilmu fiqh, tasawuf, akidah, usul fiqh, mantiq, balaghah, ma'ani, bayan, badi', semua tu ada dia punya muqaddimatul ilm, 10 mabadi' asyarah. Sebab tu kena belajar, sebelum belajar dia kena tahu, gini. Tiada rujukan membuktikan ahli falsafah Yunani membesabitkan sifat-sifat Allah. Hanya mereka menghayalkan Tuhan mereka lagu mana? Misalul khair, nur muqaddasah, cahaya suci yang menjadi dasar atau asas kepada alam dan sebagainya, ilat maklum. Mereka cuba membayang-bayangkan Tuhan, nak mencari hakikat Tuhan. Asy'ariyah tidak mencari hakikat Tuhan. Disebut dalam kitab Al-Mukhtasarul Mufid Syarah Jawharatul Tauhid, disebut dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, disebut dalam kitab Sulamul Munajah Syarah Safinatul Najah. Semua itu menukilkan kalam Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Al-ajzu an darkil idrak. Lemah daripada nak kenal tu, itulah kenal. Gano Tuhan, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di depan, bukan di belakang. Lagu mana? Kenal tu. Nak guna-gunanya. Allah Ta'ala tidak ada kaif, tidak ada lagu mana sebab Allah Ta'ala yang melagukan lagu mana. Allah Ta'ala tidak ada bila-bila, tidak ada. Tidak kait dengan Allah kerana Allah Ta'ala yang membilakan bila. Allah Ta'ala tidak bertempat kerana Allah Ta'ala yang menempatkan tempat. Habis. Jadi tidak ada. Ulama Asy'ariyah ramai dalam pelbagai bidang ilmu seperti hadis, Masya Allah, ramai ulama hadis, fiqh, lagilah dan sebagainya, nahwu, saraf, balaghah, macam-macam lah. Asy'ariyah belakang. Boleh cek. Kenapa kalau kata akidah Asy'ariyah itu daripada falsafah?
ulama-ulama ni tak reti ke? Ulama-ulama ni tak faham ke pasal apa tu natang apa? Aduh. Akidah ni akidah falsafah. Tak faham ke ulama dulu bahawasanya itu akidah falsafah? Bahkan Imam Ghazali tadi kita kata rak falsafah yang sesat. Adakah mereka jahil murakkab? Jahil murakkab ke? Nak kata ulama yang telah berjasa kepada umat yang telah berjasa, ulama-ulama tanah Melayu kita, kepada tok nenek moyang kita yang boleh semayang Allahu Akbar, akidah dengan akidah yang betul, menyatu padukan umat Islam, tidak ada berbalah. Jahil ke mereka tu semua? Semua tu falsafah ke? Oh, dahsyatnya pegangan falsafah memberi kesan. Ulama tak faham Asy'ariyah tu rupanya adalah akidah falsafah. Jadi pesan saya bahawasanya fahamilah akidah Asy'ariyah dengan insaf. Apa insaf? Iaitu bila kita dengar satu-satu perkara yang mensabitkan Asy'ariyah ataupun yang menafikan Asy'ariyah, kita tidak cepat terima dan tidak cepat buang, kita selidiki betul ke dia kata ni. Akidah Asy'ariyah tu pasal apa, betul ke? Kaji elok, kaji. Rupanya bukan. Siapa suruh dengar cakap? Jadi akidah Asy'ariyah ni sudah lama dah bertapak di tanah Melayu kita. Buktinya di karangan-karangan karya-karya ulama Jawi kita, masya-Allah, semua Asy'ariyah. Semua Asy'ariyah berada. Syekh Ahmad Fatani, Tuan Minal Fatani, Syekh Zainuddin Al-Aceh, Syekh macam-macam lah. Syekh Utariq Baqar. Banyaklah kita Jawi ni, ya Allah. Boleh letak satu wang milik ni penuh tak Jawi. Supaya apa? Supaya masyarakat Melayu Islam berakidah dengan akidah yang sahih seperti mana akidah para salafus salih, para tabi'in, tabi'in, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Sekian daripada saya. Penat dah ni duk gunggang-gunggang ni. Dah ada rumah sebelah dekat ya. Tak ingat kita duk marah siapa. Wallahu ta'ala alam. Tu bukan marah tu memang kita bahasa kita orang utara ni memang bahasa lagu tu. Mula-mula relax dah. Okey. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya serah kepada serah kepada MC lah. Lagu mana kita? Mana kita? Ada orang lagi tu. Assalamualaikum. Hai, penganjur. Pasal tak? Penganjur. Okey. Alhamdulillah. Maaflah saya pun ada kelas. Allah pula. Okay. Wana weh. Alhamdulillah. Saya dengar je apa yang Ustaz Afi, masya-Allah, macam tok guru pondok dah. Boleh buka pondok dah dekat Penang tu. Hamau tahu. Alhamdulillah, kita kena ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Hafiz kita kerana sudi jadi panel dan bentang kepada kita menerangkan apa itu Asy'ariyah, apa itu falsafah. Adakah akidah Asy'ariyah tu bercampur dengan falsafah? Kepala sampah. Ayo. Jadi memang clear. Anda dengar tu, masya-Allah, naik ke langit ke-7 tak jumpa. Mau tahu. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita akan buat satu slot lagi bersama dengan Ustaz Hafiz. InsyaAllah. Kalau ada masalah. Kalau ada masa, wajib ada masa untuk liqa ni. Ayo. Wajib main. InsyaAllah. Okey. Jadi insyaAllah lah. Ada soalan ke? Tak ada kot. Soalan PPL pada dia. Tengok. Semua tak ada soalan. Mungkin sebab clear. Siapa tak clear tu mangkui lah tu. Clear. Sebab sampai tak ada soalan. Hebat tu Ustaz Afi tu. Hebat dia tu. Keliak. Tengok tu. Tengok utara dia. Alhamdulillah. Tengok. Orang hebat bila dia terang sampai orang tenganga tak mampu nak bagi soalan. InsyaAllah ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hafiz. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesihatan kepada Ustaz Hafiz, kurniakan dan tambah lagi ilmu kefahaman kepada Ustaz Hafiz supaya kita boleh ambil istifadah. Ucapkan amin. Amin semua. InsyaAllah.
Moga-moga dengan apa yang ada pada Ustaz Hafiz dan ditambah lagi oleh Ustaz Hafiz, kita dapat istifadah dan sebagainya. Takat Amin. itu je lah. InsyaAllah untuk dikok seterusnya iaitu pada esok hari yang mana akan diketuai ataupun akan dipimpin oleh Saudara Izzuddin Al-Azhari, orang yang faqih berkenaan dengan usul fiqh. InsyaAllah kita akan dengar apa itu usul fiqh. Penting tak usul fiqh? Penting tu sebab apa zaman law ni berapu-rapu konspirasi. Katanya usul fiqh tak ada dalam ulama salah tak ada. Usul fiqh. Katanya tak. Usul fiqh tak ada, ulama salah tak pegang, Quran sunnah aja. Ulama salah tak ajar, ada. Boleh nak cut video tu, boleh nak salah. Jangan. InsyaAllah kita kata dah Allah Taala aku nak kiah dah. Tak nak salah. InsyaAllah Aduh. tahu ulama salaf ni ada usul fiqh ke tak? Tengok esok insya-Allah. Wallahu taala alam. Jazakumullah khair. Semoga Allah kurniakan kesihatan kepada enta dan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-An'am. Alhamdulillah syaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Amin ya rabbal alamin. Betul? InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Terima kasih kepada semua sudi bersama dengan kita menjayakan program kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello. Assalamualaikum.